Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tentang definisi pengurusan dan definisi organisasi. Okey, pengurusan pada awalnya dapat didefinisikan sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Okey, pengurusan juga dapat didefinisikan sebagai proses pengarahan, penyelarasan dan pengaruh ke atas operasi organisasi untuk mencapai matlamat yang dikehendaki dan prestasi sepenuhnya. Pengurusan juga boleh didefinisikan sebagai proses memantau dan menyelaraskan sumber-sumber dengan cekap dan berkesan selaras dengan matlamat organisasi. Okey, di dalam pengurusan ada kebiasaannya digunakan dalam beberapa cara yang berbeza. Okey, kita boleh ambil dua definisi yang sesuai dengan situasi semasa yang diperkatakan oleh Jaafar Mohammad, iaitu pengurusan merupakan satu proses mengalihkan input-input organisasi dengan cara perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawalan untuk tujuan mengeluarkan output yang diperlukan oleh pelanggan-pelanggan supaya objektif organisasi tercapai. Selain itu, pengurusan boleh dirujuk sebagai suatu proses, suatu disiplin manusia dan suatu kejayaan seperti mana yang diperkatakan oleh Abu Mansur Ahmad. Secara umumnya, kita boleh mendefinisikan pengurusan sebagai suatu proses merancang, berorganisasi dan mengawal sumber-sumber organisasi untuk mencapai tujuan dan objektif organisasi yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Okey, seterusnya definisi organisasi. Organisasi adalah satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain bagi mencapai matlamat individu, kumpulan dan organisasi. Setiap organisasi secara amnya merupakan himpunan individu yang menjalankan tugas tersendiri mengikut unit kerja yang kemudiannya diselaraskan bagi mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan. Perkara ini menunjukkan bahawa organisasi merupakan satu sistem sosial yang merangkumi semua bentuk kumpulan termasuk syarikat perniagaan, badan kerajaan, kumpulan, sukarela, badan kebajikan, agama dan sebagainya. Okey, terdapat berbagai jenis organisasi iaitu seperti sekolah, perniagaan, peribadi, sosial, politik dan teknikal. Walau bagaimanapun, dalam organisasi dibentuk melalui hubungan antara individu, susunan dan penyebaran pelbagai elemen yang terlibat dengan tujuan yang sama. Perlu diperhatikan, organisasi hanya wujud apabila adanya orang yang dapat berkomunikasi dan bertindak bersama untuk mencapai tujuan. Seperti yang diperkatakan oleh Zainal Arifin Ahmad di dalam bukunya Pelakuan Organisasi 1998, organisasi dapat didefinisikan sebagai satu kumpulan manusia yang bekerja bersama untuk mencapai matlamat umum. Sementara Campbell pula mentakrifkan organisasi sebagai sekumpulan manusia yang bekerja untuk mencapai matlamat tertentu dalam suasana yang tertentu. Okey, itu saja. Terima kasih. Nama saya Amalia Fatini binti Abdul Rahman, nombor metrik 28.385. Hari saya akan membentangkan latar belakang organisasi. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pakaian merupakan keperluan asas bagi setiap manusia pada zaman sekarang. Menubuhkan syarikat pakaian itu merupakan kedai pakaian serba lengkap dalam pemakaian muslimah. Alia muslimah yang bertapak di Jentera Kedah merupakan sebuah syarikat atau pengusahaan percetakan baju. Syarikat pakaian Alia Muslimah telah menawarkan pelbagai reka bentuk dan corak yang menarik kepada pelanggan. Syarikat pakaian Alia Muslimah adalah gandingan bersama pengurus yang berprofesional dan berpengalaman luas dengan kredibiliti dan integriti yang tinggi. Syarikat ini juga mempunyai pekerja yang berpengalaman. Di samping itu, syarikat pakaian Alia Muslimah dapat memberikan perkhidmatan dan menghasilkan produk kepada pelanggan mengikut cita rasa dan kehendak pelanggan serta memberi keutamaan seperti kualiti dan perkhidmatan dengan baik. Justeru itu, pelbagai cabaran yang perlu dihadapinya untuk menjadikan seorang usahawan yang berjaya dan mewujudkan pelbagai cawangan di serata Malaysia. Selain daripada itu, pengurus syarikat Alia Muslimah juga berhasrat untuk menambahkan lagi cawangan di Malaysia dan berhasrat dapat meluaskan produk ke seluruh negara. Misi dan objektif organisasi. Visi yang pertama, menjadikan Bandar Jentera Kedah menjadi tempat yang maju, sejahtera dan terkenal menjelang tahun 2021. Yang kedua, menjadikan peneraju
syarikat pakaian yang mempunyai rangkaian di seluruh dunia serta menyediakan lebih banyak jenama pakaian yang menarik. Yang ketiga ialah mengiklankan dan memperkenalkan koleksi pakaian yang berjenama serta kualiti pakaian di seluruh dunia. Misi yang pertama ialah memberikan dan memastikan perkhidmatan syarikat pakaian ini sentiasa berada tahap yang tinggi dalam menyediakan pembuatan syarikat pakaian berkualiti. Yang kedua, mengambil berat terhadap pasar pelanggan agar mereka tertarik dengan keunikan koleksi pakaian yang disediakan. Yang ketiga, menjual dengan harga berpatutan dan mampu dimiliki untuk semua golongan bekerja dan semua lapisan masyarakat secara menyeluruhan. Seterusnya, mempertingkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam semua urusan pemasaran agar syarikat terus berkembang di seluruh dunia. Seterusnya, objektif ialah memperoleh keuntungan, iaitu mensasarkan keuntungan dalam jangka masa yang panjang untuk mengembangkan sesuatu syarikat ke peringkat antarabangsa. Seterusnya, menyediakan perkhidmatan yang bagus dan kualiti bagi memenuhi kehendak dan kepuasan masyarakat. Seterusnya, masyarakat tenaga kerja yang mahir dalam usaha melakukan kerja-kerja yang diarahkan. Akhir sekali, inovasi iaitu memperbagaikan pilihan jenama pakaian dan mengiktirafkan teknologi perkhidmatan menyediakan pelbagai kemudahan seperti jaringan internet. Assalamualaikum. Saya akan menguraikan tentang fungsi pengurusan POLC dalam syarikat perniagaan pakaian. Yang pertama dalam fungsi pengurusan ialah perancangan. Perancangan bermaksud sebagai satu proses di mana pengurus menentukan manfaat dan memutuskan apakah kaedah tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat dan tujuan di dalam syarikat pakaian. Di antara kepentingan perancangan ialah memberi haluan tunjuk kepada pengurus syarikat, membantu pengurus untuk meneruskan dan mengorganisasi sumber-sumber yang perlu digunakan untuk mencapai matlamat syarikat, dapat membantu memfokus segala usaha untuk mencapai matlamat dan membantu pengurus untuk membuat keputusan. Jenis dan tahap rancangan strategik, rancangan yang merupakan satu garis panduan kepada sebarang tindakan yang perlu dilaksanakan di dalam syarikat. Rancangan taktikal melibatkan jangka waktu sederhana dan pengagihan sumber pada syarikat bagi merancang keuntungan dan haluan tunjuk syarikat. Rancangan operasi yang menggariskan lebih khusus peranan dan tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh pihak-pihak tertentu, serta alat-alat perancangan. Antara alat-alat perancangan yang terdapat ialah analisis golongan modal, belanjawan, analisis teknik menilai dan menyimak perancangan, carta laluan genting CPM. Yang kedua di dalam fungsi pengurusan ialah pengorganisasian. Ia merupakan satu proses merangka dan membentuk sumber manusia dan bukan manusia supaya rancangan organisasi dapat digerak. Di antara kepentingannya dapat membantu pengurus syarikat pakaian melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam perancangan, dapat menggerakkan kerja-kerja daripada bertindak sebagai satu usaha bagi penyatuan kerja, menjelaskan tugas-tugas setiap individu dalam syarikat, mengenal pasti siapa yang bertanggungjawab terhadap suatu perkara dan membentuk saluran komunikasi yang formal. Proses pengorganisasian terdapat beberapa peringkat, iaitu menentukan objektif, mengenal pasti aktiviti, pengenasan aktiviti, pengagihan tugas, autoriti dan tanggungjawab. Yang ketiga di dalam fungsi pengurusan ialah struktur organisasi. Struktur organisasi melibatkan carta organisasi, merupakan rajah yang memaparkan hubungan autoriti mengikut fungsi dalam syarikat pakaian. Manual organisasi, dokumen berkaitan polisi, prosedur syarikat yang relevan dan meliputi semua aspek pengurusan pengorganisasian. Perjabatanan, satu proses pengumpulan manusia dan aktiviti yang sama dan berkaitan ke dalam satu kelompok dan disusun secara sistematik. Yang keempat di dalam fungsi pengorganisasian ialah kepimpinan. Kepimpinan adalah tingkah laku yang mempunyai keupayaan mengubah haluan sesuatu organisasi syarikat. Kepimpinan perlulah memilih kriteria tertentu dalam usaha mencapai objektif organisasi. Mereka boleh memantau orang bawah agar mengikut kriteria yang dipilih dan memajukan keuntungan syarikat dan kejayaan syarikat. Menurut Stockdale 1974, kepimpinan adalah satu konsep yang sukar dan kompleks. Beliau melihat kepimpinan sebagai satu fenomena manusia yang universal dan sukar dipahami. Seorang ahli pengurusan pula mendefinisikan kepimpinan sebagai satu proses cubaan mempengaruhi sesuatu kumpulan dalam situasi dan masa khusus
yang dapat merancang ahli-ahli untuk berusaha secara hati bagi mencapai matlamat bersama Driven 1972. Di antara ciri-ciri pemimpin ialah bertanggungjawab, berkeinginan dan bersemangat, berpengetahuan, berkemahiran dan berkebolehan dalam kerjaya, bertimbang rasa dan bertolak ansur, adil, jujur dan amanah, mempunyai disiplin diri yang tinggi, tidak mendahulukan kepentingan diri, tekun dan sabar. Dan yang terakhir untuk fungsi pengurusan ialah kawalan, controlling. Ia merupakan proses pemantauan prestasi dan mengambil tindakan untuk memastikan pencapaian hasil yang diingini. Kepentingan memastikan keseluruhan hala tuju syarikat adalah konsisten dan dengan perancangan organisasi jangka pendek dan jangka panjang, memastikan kadar jadual syarikat adalah konsisten antara satu sama lain secara keseluruhannya, memastikan pematuhan peraturan dan polisi syarikat yang penting. Di antara jenis-jenis kawalan terdapat dua jenis kawalan, iaitu kawalan dalaman, membenarkan anggota organisasi syarikat mengamalkan kawalan disiplin kendiri berasaskan pengamatan teori Y oleh McGraw, memerlukan tahap kepercayaan tinggi dan antara pekerja dengan pihak pengurusan. Untuk kawalan luaran pula memerlukan penyeliaan dan penggunaan sistem pentadbiran formal untuk mengawal geragak pekerja. Melalui penyeliaan, pengurus dapat mengenal pasti kesilapan yang dilakukan oleh pekerja dan membuat tindakan pembetulan. Penggunaan sistem pentadbiran formal pula merujuk kepada penggunaan sistem ganjaran, peraturan dan tata cara sebagai alat kawalan perlakuan syarikat. Itu saja yang saya akan bentang untuk tahun ini. Sekian, terima kasih. Okay, kesimpulan, akhir sekali syarikat kami usahakan untuk mendapat kesan positif pada masa akan datang. Kami mengharapkan syarikat ini kekal dan terus maju dalam bidang penjualan baju yang akan datang. Kami mengharapkan syarikat ini akan kekal dan terus maju dalam bidang penjualan baju dengan pelbagai corak serta pilihan pelbagai warna yang ada. Kami juga mengharapkan dengan penjualan ini mampu bersaing dalam peringkat globalisasi yang akan datang nantilah. Segala matlamat kami dalam misi serta objektif menjadikan fokus dalam syarikat kami akan kami usahakan supaya apa yang dihajatkan dan diinginkan tercapai dengan berjaya. Halangan dan rintangan yang kami lalui dan tempuhi dalam tempoh membangunkan syarikat ini menjadikan satu inspirasi untuk kami bekerja lebih gigih serta tekun supaya syarikat kami tidak mengalami kerugian dan terjejas.